Berhormat Kinabatangan tak ada, jadi saya pergi kepada Yang Berhormat Datuk Haji Hasanuddin. Soalan nombor 12. Saya nombor 12. Silakan Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri. Soalan nombor 12. Waalaikumsalam. Sorry. Itu maaf ada. Terima kasih yang tu. Terima kasih. Saya ingat dah apa tak sampai nombor 12. Terima kasih. Okey. Terima kasih Yang di-Pertua. Jawapan daripada soalan tadi, terima kasih kepada Yang Berhormat yang telah mengukuhkan soalan. Kita tengok daripada United Nations Children Fund, UNICEF, telah menjalankan kajian berkaitan dengan Child Protection System Malaysia tahun 2013 dengan kerjasama KPWKM. Melalui hasil kajian tersebut, UNICEF telah mencadangkan supaya bilangan tempat perlindungan yang bukan berkonsepkan institusi ini ditambah. Selain daripada itu, dicadangkan juga supaya tempat tinggal kanak-kanak berasaskan kekeluargaan dan small group home terhadap kanak-kanak yang memerlukan perlindungan dan pemeliharaan turut ditambah. Jadi konsep DI yang diguna pakai di peringkat antarabangsa dan sebagaimana yang dilaksanakan di negara-negara lain ialah usaha untuk memberi peluang kepada setiap kanak-kanak untuk membesar dalam persekitaran kekeluargaan dan menghapuskan sistem DI ini. Namun mengikut keadaan penerimaan di Malaysia, maka konsep pemeliharaan berasaskan keluarga telah diperkenalkan pada tahun 2013 melalui jalinan kerjasama dengan Yayasan Fengcare. Jadi dalam konteks Malaysia, konsep ini ialah untuk memastikan kanak-kanak yang memerlukan perlindungan dan pemeliharaan dan pemulihan tidak termasuk dalam yang mempunyai konflik dengan undang-undang ditempatkan seboleh mungkin bersama ibu atau bapa atau ahli keluarga, dan pilihan terakhir adalah ditempatkan di institusi di bawah JKM, iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan hal ini Kementerian tidak berhasrat untuk menutup semua institusi jagaan kerana setting unit di Malaysia. Kementerian juga tidak berhasrat untuk mewujudkan institusi jagaan baru. Tuan Yang-Pertua, PBK memberi fokus kepada penempatan kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan ke pangkuan ibu dan bapa atau ahli keluarga yang layak dan menjadi penempatan institusi ala keluarga sebagai pilihan terakhir. Jadi konsep PBK ini telah dimasukkan dalam Akta Kanak-Kanak 2001 melalui pindaan pada tahun 2016. Melalui pindaan ini dalam membuat pertimbangan perintah penempatan kanak-kanak, Mahkamah bagi kanak-kanak perlu memberi keutamaan untuk menempatkan kanak-kanak bersama keluarga, saudara terdekat ataupun ibu bapa pelihara atau orang yang layak ataupun orang yang sesuai berdasarkan kepada sesuaian kes. Jadi PBK bertujuan untuk memberi peluang dan ruang kepada kanak-kanak supaya terus mendapat kasih sayang dalam persekitaran kekeluargaan. Usaha ini sejajar dengan Matlamat Dasar Kanak-Kanak Negara, Dasar Perlindungan Kanak-Kanak, Akta Kanak-Kanak 2001 dan Konvensyen mengenai Hak Kanak-Kanak CRC. Dalam konteks kumpulan sasar yang lain di bawah kementerian selain daripada kanak-kanak, masih terdapat keperluan tertentu bagi kemasukan ke institusi JKM. Contohnya rumah perlindungan bagi mangsa pemerdagangan orang, institusi kebajikan untuk warga emas dan juga untuk orang kurang upaya yang memerlukan penjagaan dan perlindungan serta pemeliharaan. Terima kasih Yang Tua. Terima kasih. Tambahan, nampaknya usia kita masih panjang sehingga kita capai ke soalan nombor 12 tadi. Soalan saya Yang Berhormat Rantau Panjang, menurut laporan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Pagoh ada membuat satu pengumuman ketika pilihan raya di Sabah tempoh hari, RM1,000 untuk penerima bantuan kebajikan. Boleh saya tahu apakah perkembangan janji tersebut? Dan soalan yang kedua akhir, memandangkan bertambah ramainya warga emas terbiar di luar sana, adakah kementerian ini berhasrat untuk menambah institusi kebajikan warga emas seperti Rumah Seri Kenangan dan seumpamanya? Terima kasih.
Atas soalan tambahan. Soalan yang pertama tadi saya kira tidak ada kaitan langsung dengan soalan yang dikemukakan ini. Ya. Jadi apapun kita di pihak kementerian sentiasa mengambil berat tentang isu berkaitan dengan kebajikan, terutama isu berkaitan dengan warga emas. Jadi kita menggalakkan iaitu pendidikan berasaskan kekeluargaan. Jadi kita mengharapkan supaya anak-anak hari ini supaya jangan semata-mata mengharapkan kerajaan yang memelihara ibu bapa mereka. Kecuali dalam kes golongan sebatang kara yang tidak ada keluarga yang boleh memelihara mereka. Jadi kita menggalakkan supaya anak-anak keluarga terdekat mengambil berat terutama dalam memelihara kebajikan ibu bapa mereka. Jadi pada itu kita menyediakan pelbagai institusi sekiranya mereka ini layak dan sangat memerlukan perlindungan, kita sedia mempertimbangkan. Terima kasih Yang Berhormat. Boleh jawapan bertulis terhadap soalan pertama saya tadi yang tidak sempat dijawab. Diberi jawapan tulis. Okay. Terima kasih.